kekerasan. Kerana kesedaran keinsafan kita atas bangsa kita yang satu telah keliru. Kita dah terlampau jauh keliru. Dan kekeliruan itu telah meresap terlampau dalam kepada kefahaman-kefahaman generasi muda dan juga generasi tua. Contohnya macam dulu kita kekerasan adalah satu pakaian kita, pakaian. Bukan satu benda yang kita buat untuk perhiasan, ini pakaian yang perlu harian. Tapi sekarang benda ni tak langsung boleh kata tak ada. Bila sebut je kering, orang dah jadi takut. Soalannya mengapa takut? Kenapa harus takut pada kering? Kan? Dia besi, besi adalah besi. Tapi bila kita sebut kering, satu perkataan yang selepas disebut kering tu, dia takut jin, syaitan, hantu, ada khadam ke tu, ada penjaga. Jadi benda-benda yang macam ni, mengapa harus soalan itu yang timbul apabila kita menyebut keris? Ya, mengapa soalan itu yang timbul? Jadi ini satu benda yang kita harus fikir, review, mengapa? Jadi soalan benda perkara yang macam ni, satu yang dah ditanam pada minda kita oleh penjajah-penjajah yang dulu yang menjajah bangsa kita. Sebab dia tahu kita ni datuk nenek kita tu memang pakaian dia kering. Kering ni bahaya. Penuh dengan Al-Quran. Penuh dengan Al-Quran mata. Dia bukan mata yang kosong seperti kita saya. Al-Quran penuh kalau saya tulisan dia. Cuk, boleh zoom macam ni. Dia nampak Al-Quran ni. Spukal. Ini spukal. Belah kita di Pantai Barat kita panggil spukal. Sebab kalau di Pantai Timur dipanggil lain pula. Belah kita panggil spukal. Apa yang mendorong abang mengabdikan banyak masa, mengeluarkan banyak wang semata-mata untuk solat ini? Kalau kita tidak mengambil inisiatif dengan cara kemampuan tahap kita, masing-masing tu ada tahap. Ada orang boleh dengan cara ekonomi yang pupuk boleh buat banyak kan? Yang kita dengan tahap kemampuan kita cubalah kata seolah macam berjihad lah ya. Untuk budaya dia pun berjihad juga, untuk agama bangsa pun berjihad juga. Jadi kalau kita tidak berjihad untuk mempertahankan benda-benda ini di dalam milik bangsa kita, tapi satu ketika benda ni tak ada dalam kita. Tidak ada. Sebab kita kena harus sedar, bangsa lain kekuatan ekonomi dia kuat. Dengan kekuatan ekonomi ni hampir semua dah ambil. Tak ada daripada kita tinggal gambar je. Tengok datuk dengan gambar, itu saja. Keringnya mana datuk? Dah ambil dia orang. Kan? Kekuatan ekonomi dia orang akan merampas semua budaya kita. Kan? Tapi mengapa sebut kering fobia? Kering tangan. Kalau lelaki suami nak beli kering, bini marah. Kan? Bang, jangan bang kering, nanti masalah. Mengapa masalah? Apa yang masalah? Sebab apa yang dia dengar, tengok dalam media, baca itu semua plot-plot cerita yang orang nak menyeronokkan cerita kan. Bukan semuanya macam tu. Ini yang penuh dekat dinding ni, tak kacau orang pun. Kan? Elok je sihat. Di mana kita takut-takutkan dia? Takut Tuhan. Kan? Ya dulu keris ni just pakaian macam kita punya baju Melayu samping macam tu. Kadang-kadang sebagai kelengkapan bang. Mana Macam kalau kita berjalan dulu, macam sekarang tak bawa sikat, tak lengkap. Contoh. Ya. Kan? Nak bersikat, mengapa harus nak bersikat? Kau pergi bunuh orang, nak bergaduh orang, memang tak lah. Jadi benda tu bukan semestinya dulu tu. Maknanya kalau benda ni kalau pergi tu macam orang dulu pakai songkok kan. Ada budaya setengah-setengah kita tu pakai songkok dulu. Kalau terlupa songkok tu tak lengkap pakaian. Kalau kita tak bawa keris pun dulu tu macam tak lengkap pakaian. Bukan kata kita nak bawa keris tu kan nak pergi bunuh orang. Itu adalah pakaian. Dah terbiasa lah sama ada kita letak pinggang ataupun lazim dia dibawa dua. Satu yang kita pegang di tangan, keris pertama. Kita lagi satu di pinggang kita, keris kedua. Yang dah dikelirukan cara letak bulu keris. Okay. Bulu keris sebenarnya, pedokannya lazimnya begini. Dia ke depan. Sebab di sini selalu ada lekuk untuk jari kita. Jadi cara pegang keris tu. Okay. Sebab ini bukan cara kedudukan bulu keris yang sebenar. Sebab dulu mungkin
fotografer, no? Daripada barat. Dia orang ni jahil. Maaf cakap lah. Tapi memang jahil sungguh. Dia orang ni yang banyak menyelewengkan fakta-fakta kekrisan kita. Dan anak-anak kita yang tidak tahu pun baca buku dia. Jadi kita terikut. Wah, bukan begitu. Kalau dia letakkan begini sebab dia orang ni nak ambil gambar ni. Bentuk lagi orang. Nak ambil bentuk ni. Jadi daripada gambar tu dia sebar satu dunia. Orang dunia ingat keris duduk macam ni. Kan? Tak mana pergi tengok keris ni. Sampai dalam wayang pun tengok keris dia macam ni. Kalau ditangkap gambar macam ni, tak nampak apa. Ni, daripada depan, front view tak nampak apa. Itu sebab di bulan ni, itu untuk tangkap gambar. Kadang-kadang ada juga negeri-negeri di Nusantara ni apabila pergi menghadap di belakang. Memang keris tu, itu untuk keris menghadap. Keris menghadap dengan keris untuk berjuang tidak sama. Keris yang berjuang ni ada khas keris berjuang. Keris untuk kita menghadap, itu ada keris nama dia keris istiadat. Bang, dia begini. Sebabnya, yang saya kata tadi, kalau seandainya kita ikut dalam istiadat tadi begini mata dia, okay, mata dia lepas sini, kalau kita pegang seandainya, satu ini akan membinasakan jari kita. Yang kedua, tempat pegang, takkan kita pegang macam ni. Macam parang lah. Macam parang. Kan? Macam pegang pedang. Yang lagi satu yang paling bahaya, ini akan makan badan kita. Akan makan tubuh kita ni. Apabila kita menikam, orang tepis, ya, bila tepis ini akan lajak ke badan kita ni. Automatik benda ni akan potong badan kita ni. Jadi itu sebab bukan begini. Kalau kita nak untuk peperangan, ini akan tetap menghadap ke kanan. Tujuan dia apabila datang persenjataan daripada sini, dia akan buang. Dia akan tangkis keluar. Jadi tak kena tangan kita. Okey, alur lah. Alur dia. Tujuan ni untuk lock. Jadi apabila dia buat ni, lurah ni untuk lock senjata. Bila sap tu, senjata dia lock sini. Okey. Bila dia lock senjata, kita jam, kita masuk. Okay. Yang ni pun untuk buang. Kecuali yang ada belalai di sini. Itu untuk lock. Untuk tangkap senjata. Itu guna senjataan. Cara. Tiap-tiap apa yang dia buat pada keris tu semua ada motif dia. Semua ada sebab. Bukan kata suka-suka dia buat nak bagi cantik. Tak ada. Semua ada sebab. Dia buat yang KO ni kaki judi dia apa semua. Jadi kadang-kadang bila kalah judi apa semua, bergaduh lagi ni kan. Tak ada boleh bayar semua, ambil harta-harta. Dia cari kau rumah. Jadi sasaran. Datuk dah tak ada, nenek dah tak ada, pergi bongkar pajak gadai. Bongkar pajak gadai. Jadi kita pergi tengok kat pajak gadai nak tu, air mata sana meliling. Lepas ke tangan satu bangsa asing yang tidak tahu menilai langsung. Kan, kita punya budaya tu, lepas kat dia, dan tentu dia takkan boleh. Kaki judi, mana boleh nak pergi tepus lagi. Jadi kena tahu kenapa. Habis dia nyetel 6 bulan ke apa, kena tepus. Jalan. Yang kedua, warisan-warisan ni banyak daripada kita punya dulu kerabat-kerabat. Kita ni banyak dulu, raja-raja kita banyak, raja kecil banyak. Daripada selatan petani, Selenting Kera tu, turun sampai ke bawah ni, yang sekarang dia orang tengah berperang tu. Kan? Sampai itu. Kerajaan Melayu Petani ya. Banyak. Raja kecil semua banyak yang saya pergi ke sana ambil. Raja kecil di petani. Dia orang nak kalah perang. Lepas tu British ambil alih tahun 18 berapa kan? British ambil alih. Dan sebelum British keluar, dia serah kepada Siam. Jadi hampir. Kerajaan-kerajaan Melayu di petani habis. Kan? Di mana kita? Kita rasa negeri Melayu. Mana Melayu? Kan? Tak ada nampak apa Melayu kita sekarang. Jadi ini yang identiti kita yang tinggal last. Selepas ini, sebagai kita menjadi identiti yang melekat pada tubuh badan kita, apa lagi? Apa lagi identiti kita sebagai seorang Melayu? Tak ada. Dia besarkan jalan ni kan? Dia berani, dia membesarkan jalan tu dah boleh lalu lah kereta kuda, kereta lebu. Datang lagi manusia lagi besar, dia membesar lagi. Dalam jadi jalan raya. Datang lagi manusia buat, dia buat highway lah, 3 jalan. 3 lorong. Jadi manusia yang berani bertindak yang macam ni, yang buat kaki kita teman. Tapi kebanyakan manusia hanya complacent dengan kedudukan dia, just play small game. So they will die inch by inch until they just die. Mati gitu je. Kan?
Setengah orang mati berperang, pakai kena pump apa shrapnel, die by shrapnel, some people die by fire, some people die inch by inch, you know, just by playing small games. Manusia. Jadi kita nak jadi manusia yang macam mana? Adakah jadi manusia yang hanya nak ikut denai orang dalam kecil tu, atau kita berani nak rombakkan bau-bau jalan di bagi besar lorong untuk kembalikan khazanah bangsa kita kepada kita yang berhak? Kalau kita tidak berani mengembalikan khazanah ini kepada bangsa, kepada orang yang berhak, kita siapa lagi nak buat bang? Siapa lagi? Kita ada. Kalau kita show finger ke orang-orang, show sana show dan semua orang menuding dari ke orang, siapa yang nak buat? Everybody is busy. Life is very short. Kan? Life is very damn short. Tiba-tiba dah pejam, gelap-gelap. Aku dah switch off light, rupanya dalam kubur. Kan? Jadi semua orang, you know, no free lah, saya boleh makan lah, keluar ini. Orang begitu. Jadi siapa yang berada di sini nak take inisiatif untuk mengembalikan martabat bangsa kita? Bangsa kita saja, Nusantara saja yang ada. Bangsa lain tak ada bang. Platform ni ya. Tapi kalau kita tidak menyimpan, siapa yang nak menyimpan? Kalau kita tak collect benda-benda yang pelik-pelik, jadi benda yang koleksi, yang bersifat-sifat macam ni, siapa yang nak simpan? Dulu digunakan macam mana? Masa bila? Ini masih kita untuk berperang. Peperangan, kita perlukan benda-benda macam ni, setelah kita beramal sebagai. Jadi benda-benda yang begini akan, you know, ilmu Allah kan, akan menaikkan semangat kita. Semangat kita tu akan membuatkan semangat kita, no? Jadi kita tidak takut dan sebagainya. Masalahnya orang kita ni, apa yang kita tidak tahu, kita suka persepsi negatif. Oh, ini kurafat ni, ini syirik ni, ini sembah setan. Siapa yang sembah setan? Kan, siapa yang sembah syaitan? Kan? Jadi masalah orang kita tu kadang-kadang kita tidak mengetahui, bukan kita nak bantu. Bukan kita sama-sama nak pergi mengupas benda tu, tidak. Ini semua kalimah-kalimah Allah. Bukan ada kita buat rajah-rajah yang panggil syaitan, panggil apa ni, makhluk-makhluk kafir, tak ada. Kan? Yang kecil saja nak jadi raja. Jadi kemudian bila, you know, kalah perang, conquer kalah perang, dia hilang. Di Pantai Timur tu banyak raja-raja kecil satu ketika. Tapi bila dah kalah perang, hilang. Tinggal raja yang sekarang. Itu raja besar. Ini ada tu berapa tahun? 2 tahun ni. Okay. Tapi ini era Muslim. Yang itu tadi, itu era Majapahit. Majapahit, saya ingat berapa tahun 1000 kan? Tahun 1000 kan? 1100, 1500 masih ada Majapahit kan? Majapahit tumbang 1500 Ya. Itulah era dia. Masa tu kita Hinduism. Masa Melaka buka pun masih lagi ada Sebelum Batai, Hinduism lagi. Para Miswara kan? datang daripada Majapahit. Jadi yang para Miswara tu masa itu masih Hindu. Jadi dia punya perkerasan masih macam tu, masih berlembaga. Dia pakai lembaga, no? Tapi bila sampai kepada Islam masuk, dia jadi macam ni. Dia tak nak buat lembaga-lembaga. Okey, dia jadi macam ni. Beza dengan yang tadi tu, dengan yang ni. Ini dia punya lembaga semua hilang. Ya. Ini salah satu perkes raja ni. Daripada Patani. Penjagaan abang jaga macam mana ni? Dia benda contoh dia, kalau kita nak menarikan makhluk-makhluk yang gini, kita pakai bunyi minyak yang macam ambar, misik, aroman, kasturi, apa semua tu lah. Jadi keris dia terbagi pada dua, satu keris yang aktif, satu keris yang non aktif. Yang aktif ni maksudnya keris tu di kala itu telah diisi, dengan keris perhiasan untuk letak dinding itu non aktif. Itu hanya besi biasa-biasa. Kalau keris yang aktif ni, keris yang untuk kita untuk bawa berjuang. Sama ada kita untuk bawa berjuang ataupun untuk pertahanan, defense ataupun attack lah. Jadi keris yang itu yang digunakan sahabatan. Keris yang itu. Oh, itu manusia kan?
Kalau Allah binas. Yang keduanya ayat Allah binas, mana manusia ada. Jadi benda wujud. Kita yang mengatakan tidak wujud sebab kita yang jahil. Apabila kita jahil, kita menafikan, kita shortcut. Kita tak tahu bahasa Tamil. Kan? Kita nak mengatakan orang India tak wujud kah? Kan? Kita tak tahu bahasa Cina, nak mengatakan orang Cina tak wujud kah? Tak tahu bahasa Inggeris, nak mengatakan orang Inggeris tak wujud kah? Kan? Wujud serupa tu juga dekat negeri dia. Kita yang tak tahu. Kan? Jadi begitulah, hati kita lebih mudah. Yang masalah ni kita suka lebih mudah. Yang ni memang Chris. Menanjung kepada Indonesia dan sebagainya. Jadi dia sekarang tersebar merata. Tapi asal usul Sunda adalah daripada Filipina. Okey. Orang Melayu. Orang Melayu Filipina. Sunda. Depan belakang. Dia ada banyak dia punya apa ni kan? Macam ni sebenarnya yang jenis ada luar kan. Lupa. Dua mata Dua mata. Sunda ni kelebihannya menikam menetap. okey. Ada kelebihan dia tak macam keris. Macam keris dia hanya menikam sahaja. Menikam saja ni sebab dia Sunda dia ada ni. Dia ada ring ni, ada ikatan ni. Itu Sunda. Dia cara dia. Ini macam cara dia begini. Memang Sunda dia begini. Memang kita pegang dia begini. Dia nak tetap di bawah. Tak ada nak pulai-pulai lagi. Sebab dia memang menetap. Sunda, cara pegang. Menetap. Dia berbeza sebab dia macam pedang. Sunda. Jadi lagi satu senjata Melayu pedang. Cukup cantik dia punya olah dia. Ini budaya Melayu. Dapatkah kita cari lagi workmanship yang macam ni? Dapatkah kita cari? Ini datuk nenek kita buat, yang kita mengatakan datuk nenek kita kolot. Kan? Dia punya tools semua tak ada macam tools kita yang canggih-canggih, tapi mengapa dia punya perbuatan dia cukup tinggi? Nilai perbuatan dia cukup halus, cukup tinggi. Ini sampai sekarang. Dah berapa ratus tahun. Wujud sampai sekarang, kayu dia sampai sekarang. Ini original, kadang NASA, kadang tulis. Beratus-ratus tahun sampai sekarang. Itu perbuatan datuk nenek. Itu kelebihan. Satu kena metal dia, yang kedua kena apa yang ada dekat dia. Ini saya ingat dia ni memang bertikam banyak kali kan. Bekas bertetap banyak. Ini dah banyak. Bekas dia bertetap ya. Tembung dengan senjata banyak. Tengok beza dengan senjata. Tujuan dia renggang ni. Okay, ni. Tujuan dia renggang ni. Untuk menangkap senjata musuh. Kalau lock musuh, masuk senjata dia lock dekat sini. Bila lock dia kapit dia lipat. Senjata kecil dia sampai tikam. Dia gunakan senjata kedua. Dia ada pertama dan kedua. Benang. Letak dekat sini, kita berlutut, dia tikam terus tembus ke jantung. Masuk ke jantung. Dia benang letak kat longkang ni. Sekarang berlutut di situ. Okay. Ni, dia akan letak ni dekat longkang bau. Okey. Nanti tak. Kalau ni saya Okay. Dia akan letak di sini. Jadi bila dia sekali tekan, dan dia masuk tembus jantung. Dia sekali dia letak, dia tembus jantung. Dia akan masuk tembus ke jantung. Maksudnya tidak untuk bertikam ni, kita untuk melaksanakan hukuman mati je. Dia kena trick shot kan, dia menikah di tengah hukum kambing. Okay. Dia akan cari lopak, dia ada lopak kita ni sini ni. Ini lopak ni, bisa lopak sini dia letak. Ni. Yang ni dia akan terus tekan. Dia tekan benda ni